Dekat-dekat sikit tau. Excuse me. Bagi Datuk lalu dulu boleh tak? Boleh. Tok, jatuh. Oh, sebabnya. Malaysia Gazette. Okay. Oh, Malaysia Gazette. Okay. Okay. Alright. Thank you. Ha? Kan mana wali Vidya tadi? Vidya Asih. Vidya Hati. Ujung-ujung bagian pusat. Please. Vidya Asih. Oh, jarak. Okey. Saya pakai mask. Oh, saya tak apa. Okay. Orang lain pakai SOP. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan media. Hari ini 22 hari bulan Januari, kita mulakan dengan mengadakan mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor. Di dalam mesyuarat tersebut, sebulat suara, kita telah mencapai persetujuan untuk memberi saya mandat bagi mempersembahkan kepada Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor tentang persetujuan Badan Perhubungan UMNO Negeri untuk diadakan pilihan raya negeri. Dan sebelum itu saya juga telah mendapat mandat daripada Majlis Tertinggi yang mana Presiden UMNO telah pun memberi juga persetujuan untuk saya membincangkan di peringkat negeri untuk mencapai kata keputusan untuk mengadakan pilihan raya di peringkat negeri. Maka berdasarkan kepada mandat yang diberikan, maka saya telah diperkenankan untuk menghadap Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor pada hari ini 22 hari bulan Januari 2022 pada jam 5 petang tadi di Istana Bukit Serene untuk dipersembahkan pandangan kerajaan negeri agar Dewan Undangan Negeri Johor yang ke-14 ini dibubarkan. Dan permintaan kerajaan negeri telah pun diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, dan dengan ini Dewan Undangan Negeri yang ke-14 telah diisytiharkan sebagai terbubar. Langkah-langkah yang seterusnya itu akan diambil untuk memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya oleh Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa kerajaan negeri dibentuk melalui 56 Dewan Undangan Negeri, di mana 29 kerusi merupakan simple majority untuk kerajaan negeri ditubuhkan. Dan apabila kerusi Dewan Undangan Negeri Kempas itu
berlaku kekosongan, saya telah menimbangkan sama ada untuk mengadakan pilihan raya kecil ataupun sebaliknya. Memandangkan bahawa ada peruntukan di bawah Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri bahawa selepas tempoh 3 tahun sesebuah dewan itu, sama ada Dewan Rakyat atau Dewan Negeri, tidak perlu diadakan pilihan raya kecil. Tidak perlu bukan bererti tidak boleh diadakan. Di Johor sepatutnya perlu diadakan kerana Kerajaan Negeri hanya memperolehi 29 kerusi di pihak kerajaan sebagai kerajaan yang mempunyai majoriti yang mudah. Tetapi oleh kerana apabila berlaku kekosongan itu pada 22 hari bulan Disember, keadaan banjir di Selangor telah pun bermula dan begitu juga di Pahang. Kita semua tahu bahawa pada 17 dan 18 hari bulan Disember, kedua-dua negeri telah pun melalui keadaan banjir yang teruk dan mengikutlah perangkaan daripada meteorologi, Jabatan Meteorologi, Johor juga akan menghadapi keadaan banjir. Maka itu saya perlu berhati-hati dalam membuat keputusan sama ada perlu atau tidak untuk diadakan pilihan raya kecil. Maka pertimbangan kerajaan untuk tidak mengadakan pilihan raya kecil adalah untuk memastikan bahawa sekiranya diadakan, ianya tidak membebankan rakyat. Jadi berlaku banjir pada 31 hari bulan Disember tahun ini, tahun lepas, maka kita dapat mengelak daripada berada dalam keadaan yang tidak selesa sekiranya pilihan raya kecil diteruskan. Jadi alhamdulillah, keadaan yang sama sebaik saja selesai pilihan raya, keadaan banjir. Pusat-pusat pemindahan telah pun tutup. Kini kita dalam proses memastikan pos banjir itu dilaksanakan, kerja-kerja bantuan, kerja-kerja pembersihan terus dijalankan. Dan keadaan COVID di Johor juga terkawal dan juga kita dapat melihat kedudukan di mana ekonomi sudah mula kita gerakkan melalui kebenaran untuk vaccinated travel lane walaupun dengan jumlah yang kecil. Jadi saya beranggapan bahawa kerajaan yang ada perlu terus berusaha untuk menjadikan negeri Johor ini seperti mana it used to be. Sebuah negeri yang dinamik, sebuah negeri yang pesat pembangunannya, sebuah negeri yang rancak program-program untuk kepentingan rakyat. Perkara ini perlu diteruskan. Tetapi memandangkan kedudukan kerajaan yang boleh dikatakan sebagai bergerak atas ihsan pembangkang, saya fikir tidak wajar sama sekali berlaku di negeri Johor. Sebab itu, pertimbangan untuk mengadakan pilihan raya kecil adalah suatu yang amat diteliti oleh kerajaan pada waktu itu. Dan atas matlamat dalam masa yang sama mengelak daripada sikap riak dan juga sentiasa sahaja berusaha agar kita tidak berpuas hati atas pencapaian yang ada. Kita ingin bahawa Johor ini terus menjadi negeri yang lebih maju daripada apa yang ada. Lebih-lebih lagi, sewaktu saya menerajui kerajaan negeri ini, saya mewarisi kepimpinan negeri, a big shoe to fit in oleh pemimpin Barisan Nasional sebelum ini. Maka it is not going to see Johor just an ordinary state, especially during my watch. Saya ingin melihat Johor terus menjadi negeri yang maju, negeri yang rancak perancangan pembangunannya,
Dan untuk tujuan itu, saya perlukan a fresh mandate. Saya perlu mendapat semula mandat daripada rakyat Johor. Bagaimana kerajaan yang kuat akan dapat membantu negeri dan rakyat Johor untuk lebih maju, lebih berjaya berdasarkan kepada strategiknya negeri Johor, potensi yang ada di negeri Johor. Maka pilihan raya negeri ini dianggap sebagai usaha untuk mendapatkan semula mandat daripada rakyat bagi membolehkan kita meneruskan perancangan dan juga program-program yang telah pun disusun melalui sama ada bajet 2022 maupun potensi negeri Johor itu sendiri. Jadi alhamdulillah kita akan menunggu keputusan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menetapkan tarikh-tarikh yang seterusnya. Di peringkat kita di Kajian Negeri, kita pun telah memenuhi syarat-syarat di mana pasal 23(2) itu membolehkan kita mengadakan pilihan raya sebelum tamat tempoh 5 tahun, dan 15(3) adalah untuk membolehkan ataupun kuasa yang ada kepada Kebawah Duli Sultan Johor untuk memansuhkan Dewan Undangan Negeri ini. Jadi di pihak Parti Barisan Nasional kita telah pun bersedia dan kita akan lakukan yang terbaik, dan kita akan pastikan seperti mana pernah saya katakan, walaupun Dewan Undangan Negeri telah dibubar, program-program, inisiatif kajian negeri ini akan diteruskan, dan pilihan raya negeri ini tidak akan menggugat ataupun tidak akan mengubah perancangan yang dibuat oleh kerajaan di dalam Belanjawan 2022. So, itulah saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan. Datuk, bila proposal ni, kalau boleh kita nak tahu komposisi kalian sekarang terdiri pada UMNO, Nasional serta Bersatu. Jadi adakah kali ini, confirm saya kira dengar pada Datuk sendiri, PN akan bergerak solo tanpa ada PN PAS Plus dan sebagainya. Sebab PAS pun cakap nak berbincang lah apa. Saya kira dari segi kerjasama, bagaimana bentuk komposisi parti yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri adalah tertakluk kepada budi bicara pucuk pimpinan di peringkat tertinggi. Jadi kita di peringkat negeri akan memberi maklum balas cadangan-cadangan kita di peringkat negeri, termasuklah kerjasama antara komponen-komponen parti dalam Barisan Nasional itu sendiri. Saya akan mengadakan perbincangan di peringkat negeri dan kita akan bentangkan perkara ini kepada pucuk pimpinan untuk keputusan seterusnya. Ya. Yes. Lain? Itu terpulang kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya, kita tahu bahawa sebaik sahaja Dewan Undangan Negeri ataupun Dewan Rakyat terbubar, maka pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Yes, we are now the caretaker government. Datuk, tadi Datuk disebut bergerak dalam Ihsan Pembangkang. Mungkin adakah sebelum beberapa bulan sebelum ini pentadbiran Datuk mengalami kesukaran untuk membuat polisi atau dasar di peringkat kerajaan? Yes. Saya tertarik dengan kenyataan oleh pihak pembangkang bahawa mereka akan committed untuk menentukan kestabilan. Saya anggap itu sebagai janji manis lah. Ya. Sewaktu Dewan Negeri bersidang baru-baru ni pun kita berdepan dengan satu rundingan untuk membenarkan wakil daripada parti-parti pembangkang
untuk hadir dalam mesyuarat tindakan daerah sebagai contoh. Berulang kali saya telah menerangkan kepada wakil-wakil pembangkang bahawa itu bukan keputusan Kajian Negeri. Kita hanya tertakluk kepada arahan nombor 1 Jabatan Perdana Menteri, komposisi wakil untuk hadir dalam mesyuarat tindakan daerah. Tetapi mereka meneruskan juga rundingan tersebut dan akhirnya berkesudahan dengan 27 sama. Dan speaker Dewan Undangan Negeri bukanlah daripada parti kerajaan, tetapi mungkin speaker atas ihsan untuk memastikan kerajaan ini berjalan, maka undi yang penentu itu diberikan kepada kerajaan. Itu yang saya maksudkan bahawa kita bergerak atas ihsan. Dengan satu majoriti, tidak boleh sesiapa mempertikaikan bahawa kerajaan negeri Johor adalah berada dalam keadaan yang amat tidak stabil. Jadi Johor tidak sepatutnya berada dalam kedudukan sedemikian kalau ingin terus merancang dan melaksanakan program-program untuk kepentingan dan masa depan rakyat di negeri Johor ini. Okey. Peluang UMNO atau lihat dalam PRN belum? Macam mana? Peluang UMNO. Amat baik sekali. Keyakinan berapa? Keyakinan tu berapa? Keyakinan kita harap dapat bertanding lebih daripada kerusi yang kita bertanding pada PRU yang ke-14. Dan saya amat yakin dan percaya dengan semangat yang ditunjukkan oleh jentera parti, kita tidak menghadapi sebarang masalah untuk menggerakkan jentera sepanjang tempoh pilihan raya ini. Katanya kerusi antara parti kontingen dah ditamatkan. Belum. Bila dalam Itu saya yakin akan dibuat dalam masa yang terdekat. Pucuk pimpinan parti, presiden-presiden UMNO, MCA dan MIC saya percaya akan duduk berbincang untuk memutamatkan pengagihan kerusi di peringkat negeri Johor. surat kepada speaker dah diserahkan lagi ke esok. Saya rasa pentadbiran serah tak serah Dewan dah terbubar. Itu hanya untuk pengumuman sahaja. So, Ya. mungkin terlalu awal, tapi peringkat UMNO sendiri dari segi proses pencalonan macam mana? Untuk calon. Dari segi calon-calon, itu adalah proses biasa. Sebaik saja ditentukan berapa kerusi UMNO bertanding, berapa kerusi MCA bertanding, berapa kerusi yang akan dipertandingkan oleh MIC ataupun mana-mana pihak, maka proses untuk memutamatkan calon akan dibuat dalam masa sebelum penamaan calon. Ya, okey. Sebab sekarang banyak yang kerja di Singapura tak dapat balik untuk undi. Adakah kerajaan akan membuka lebih banyak kuota VTL kepada mereka yang ingin balik untuk undi? Saya rasa jawatan kuasa untuk berbincang vaccinated travel lane itu masih wujud dan masih berfungsi. Mesyuarat terus diadakan. Itu tertakluk kepada keputusan jawatan kuasa yang berkenaan untuk melihat perkara tersebut. Hasrat kerajaan negeri ialah agar jangan VTL itu ditutup dan rakyat perlu akhirnya nanti sampai satu ketika kalau boleh kita nak VTL itu membolehkan seberapa ramai yang akan menggunakan kemudahan tersebut. Tapi Dato' sebagai kerajaan caretaker, adakah masih berkuasa dalam pengumuman VTL ini? Yes. Masih. Kita masih lagi menjalankan urusan-urusan pentadbiran. Atau masih poster boy? Tak diputuskan oleh parti lagi. Ya. So, how was your last EXCO meeting just now and how was the meeting with Tengku? Meeting was for the purpose to inform the EXCO members that we will inform
Tuanku to dissolve Parliament. The meeting with His Majesty was very cordial, and he accepted the request made by the government. And as we all know, at 5 p.m. just now, it has been dissolved. Okay, terima kasih. Ya? Mana? Saya insyaAllah. Kalau Presiden benarkan saya bertanding lagi, saya akan bertanding. Okay.